Essex Hyperspeed telah dilancarkan pada Disember 2020, tapi model Hyperspeed ni adalah model yang telah diberhentikan pada tahun 2017. Maksudnya 2017 tu Essex mengeluarkan Essex Gel Hyperspeed 7, iaitu iteration yang ketujuh, dan kemudian model ni telah diberhentikan dan dia muncul kembali pada tahun 2020 hujung tahun. So Essex Hyperspeed ni adalah kasut road racing dan juga road running, so kategori racing, dan dia mempamerkan ciri-ciri yang sangat minimal, ringan dan juga sangat breathable. Okay, kita akan cerita dengan secara lebih detail semua bahagian kasut ni lah. Kita akan cerita dari segi spek dia, kemudian upper dia, midsole dia, dan juga dia punya outsole, dan macam mana rasa dengan lari dengan kasut ni dan sesuai untuk racing kategori yang mana. Okey, yang pertama kita pergi kepada dimension dia dulu. Berat dia cuma 194 gram untuk UK7 punya size. Kemudian dia punya heel stack dia adalah 22 mm dan dekat toe dia 17 mm. So drop dia 5 mm sahaja. Okey. Dia kasut yang very low to ground contact, maksudnya siapa yang enjoy kasut yang tak tinggi sangat untuk berlari, so kasut ni sesuai lah. Okey, kemudian itu dari segi spek dan juga berat dia. Kemudian kita pergi kepada bahagian atas, bahagian upper dia. Okey, so upper dia, apa yang kalau boleh tengok dengan lebih dekat, upper dia adalah apa yang sangat breathable. Dia punya mesh ni adalah engineered mesh, kemudian dengan bukaan rongga yang sangat besar. Okey, secara zahirnya korang dah boleh nampak dah dia punya rongga-rongga untuk ventilation tu. Kemudian kalau korang tengok dengan lebih terperinci sebenarnya daripada bahagian dalam tu sendiri, dah boleh nampak dah cahaya masuk. So nak katanya kasut ni memang nipis lah, dan dia tak ada structure yang sangat keras pun di bahagian upper ni. Okey, kecuali dekat bahagian toe ni dia ada toe cup sikit, so memberi protection lah kepada kita punya jari semasa kita punya larian. Okey, dan macam biasa Essex punya design dan juga logo di kedua-dua bahagian. So semua kasut Essex akan ada logo ni. Okey, itu bahagian apa. Kemudian bahagian macam aku cakap tadi, bahagian ni memang sangat breathable, lari dalam keadaan pace yang tinggi, memang sejuk. Kemudian dekat bahagian, kita pergi kepada bahagian belakang. Bahagian belakang dia punya heel cup yang agak structured, tapi boleh kata taklah terlalu structured macam kasut Essex yang lain. Tepi ni, kalau korang boleh tengok dengan lebih dekat, dia punya heel cup tu sendiri dia ada holes, maksudnya ada lubang untuk meningkatkan lagi breathability of kasut ni. So which is aku tak pernah tengok lagi design kasut yang lain yang ada heel cup yang structured, kemudian tapi dia diletakkan lubang-lubang dekat sekeliling tu supaya dia menambah lagi dia punya breathability. Okey, kemudian kita pergi kepada bahagian lacing. So lacing ni tali yang dia bagi ni, tali yang aku rasa dia taklah premium sangat. So dia rasa macam tali kasut yang murah. Okey, dan dia bagi extra holes untuk siapa yang suka buat runners knot. Cuma kena ingat, kalau korang buat runners knot dengan tali yang standard dia bagi ni, runners knot korang akan jadi terlalu pendek. Okey, aku buat runners knot dan end up aku ikat mati je untuk kasut ni semasa aku lari. Sebab kalau aku ikat runners knot tapi dengan cara ikatan biasa tu, dia akan terbuka lah masa aku berlari. Okey, kemudian kita pergi kepada bahagian lidah dia ataupun tang. Tang dia pun tang yang sangat nipis, tak ada padding langsung. Kalau boleh tengok dengan lebih dekat, see through, maksudnya lubang-lubang tu kita boleh nampak. Nak kata nipisnya tang. Kemudian tang ni dia tak attach to the body ataupun tak attach to kasut. Tapi tak ada masalah, aku tak rasa tang tu bergerak-bergerak dan sebagainya, sebab ada loop dekat atas ni. Okey, loop S6 ni dia berlubang kat tengah-tengah ni tau. So korang boleh masukkan tali tu, maksudnya kalau korang nak buat runners knot, korang boleh silangkan tali tu dalam loop ni lah. So dia akan lagi secure. Cuma satu je aku rasa aku tak suka dengan tang ni. Tang ni aku try keluarkan juga. Tang ni dia punya finishing dia tu tak habis. Finishing dia tu tak habis. Okey. Dan aku rasa benda ni mengganggu lah masa few runs aku. So agak sedikit tak selesa pada permulaan tu. Tapi bila dah 2-3 kali pakai kasut ni, rasa tu hilang lah.
Cuma itulah, aku rasa benda tu macam tak siap dia punya jahitan itu kan. Okey. Kemudian apa lagi di bahagian apa? Okey, dia punya heel cup dia. Heel cup dia yang selesa, ada padding. Taklah terlalu nipis macam a few kasut racing yang lain, dia tak ada padding pun kat sini. Tapi ni ada, dan so far dia memberi aku lock yang sangat baiklah semasa aku lari, dan aku tak rasa heel slippage semasa aku berlari. Okey, itu dari segi apa dia lah. So dari segi fit dia pula. Fit dia aku size UK 7 dan aku rasa kasut ni sangat fit. So siapa yang mempunyai kaki yang lebar kategori wide, aku tak syorkan untuk korang try kasut ni, sebab kaki aku yang standard pun aku rasa sedikit fit lah ataupun snug dekat bahagian tepi ni. Okey, apa lagi bahagian apa dia? Alright, tu aku rasa sentuh bahagian apa. Kemudian kat belakang ni lah, kat belakang ni ada dia punya tagging Hyperspeed. Okey. Alright, kemudian kita pergi kepada bahagian yang seterusnya, iaitu bahagian midsole dia. Okey, midsole dia ni tak ada apa yang special. Macam kasut Asics premium lain, contohnya kasut Metal Racer kan, ataupun Nova Blast, dia ada flight foam dalam ni. Tapi kalau macam Nova Blast, dia ada flight foam blast lah. Kemudian kalau macam kasut-kasut yang lain, kebanyakannya dilengkapi dengan flight foam ataupun MP foam. Tapi untuk Asics Hyperspeed ni, dia hanya meletakkan EVA foam yang biasa. So EVA foam yang tak kompleks. Tapi aku rasa sepanjang aku berlari, dia punya feel tu adalah very firm. Maksudnya dia tak squishy kan. So macam kalau kita compare dengan Nova Blast yang Daily Trainer tu, so dia sangat lembut, dia squishy. Tapi untuk EVA foam ni, dia rasa firm masa aku landing tu firm. So siapa yang suka lari dalam kasut yang low ground contact, kemudian suka foam landing yang firm semasa berlari, so aku rasa kasut ni sangat sesuai. Dan kasut ni macam aku cakap tadi, kasut ni sangat ringan. Memang dia design untuk racing. Okey, kemudian dari segi support dia tak ada support, dia natural support je. Tak ada apa-apa kat tengah-tengah ni yang memberi support kepada korang punya kaki. Dan korang punya arch ni, siapa yang ada arch tinggi, sesuailah kasut ni. Siapa yang flat foot ataupun kaki dia bahagian tengah tu bahagian yang rata, aku tak rasa kasut ni sesuai, sebab bahagian tengah ni memang tinggi. Okey, few run aku testing kasut ni, memang aku rasa lah dia punya arch tu memang rasa menyentuh aku punya bahagian arch. Okey, itu okey, kena tengok dia punya neutral dia, maksudnya tak ada, kasut ni memang tak ada support kan. So tak ada support lah. So siapa yang mencari kasut untuk stability dan sebagainya, aku tak syorkan kasut ni. Okay, as the design for this shoes is to be for racing kan. So racing sepatutnya ringan, minimal dan kurang support lah. Okay, kemudian kita pergi pada bahagian seterusnya, iaitu outsole dia. Outsole dia pun outsole yang getah yang biasa, dia pakai carbon rubber saja. Tak macam kasut-kasut Asics yang lain yang ada AHR kan, ataupun Asics high abrasion rubber. Tapi kasut ni tak ada that technology. Tapi aku dah test kasut ni up to 50 km, 50 km, dan aku tak nampak sebarang wear langsung, aku boleh kata, dekat bahagian kasut ni lah. So aku bila lari dengan kasut ni, aku akan landing dekat midfoot dan ke atas. So far tak ada lagi wear yang aku nampak dengan kasut ni. Tapi macam aku cakap tadi, aku baru lari dengan kasut ni baru 50 km. So aku kena put on mileage lagi untuk test berapa jauh dia boleh pergi. Okey, tu secara teknikal kasut Hyperspeed, kasut yang ringan, low ground contact, sangat breathable, dan juga memang didesain untuk racing lah. Okey, so aku cakap banyak kali tadi dia design untuk racing. Kenapa kan? Sebab kasut ni memang aku cakap tadi lah, kasut yang kategori road racing dan ringan. Tapi untuk kategori yang mana? Okey, aku dah test kasut ni untuk a bit of high speed untuk 5 km. 7 km ni aku boleh gambarkan dalam kategori 10 km lah. Dan aku dah test untuk kasut ni untuk 21 km. Tapi aku tak test 21 km dengan pace yang tinggi lah, cuma pace MF saja. Aku boleh kata kasut ni hanya sesuai up to race kalau 10 km sahaja. Kalau korang put on this shoe for half marathon untuk pace yang laju, aku rasa dia akan beat up korang punya kaki lah. Korang punya kaki akan rasa fatigue.
dan juga disebabkan fit dia tu, kemungkinan korang akan rasa fatigue di bahagian tepi ni. Okey. Alright. Okey, aku lupa nak mention kasut ni ada guide sole teknologi. Okey, guide sole teknologi. So dia membantu untuk korang landing semasa landing dan top off tu dengan lebih mudah, which is memang aku rasa benda tu sangat membantu semasa aku punya larian, terutamanya pada speed yang lebih tinggi. Review kali ni adalah review yang permulaan sebab aku baru letakkan 50 km saja untuk kasut ni. Definitely aku akan letak lebih lagi kilometer untuk aku tengok berapa jauh kasut ni boleh pergi dengan carbon rubber yang biasa, bukan yang AHR macam aku cakap tadi. Okay. Alright, itu saja untuk review kasut Hyperspeed daripada Asics, satu kasut road racing dan juga road running. Okay. Sudi-sudi untuk tekan subscribe kepada aku punya channel supaya aku boleh continue sambung dengan video-video yang akan datang, insyaAllah. Bye, Assalamualaikum.